Assalamualaikum. Okey. Ah, untuk info umrah hari ini, kita nak bincangkan 5 sebab kenapa kita tak perlu bawa Al-Quran waktu kita nak pergi umrah. Bawa Al-Quran ni memang bagus. Baca Al-Quran sentiasa pun memang bagus. Alhamdulillah siapa yang amalkan. Okey, tetapi ada sebab-sebab kenapa kita tak perlu bawa Al-Quran ke Mekah dan Madinah waktu kita nak buat umrah. Okey, hari ini kita bincangkan 5 sebab. Sebab pertama adalah supaya pergerakan kita ringkas dan cepat. Sebabnya dari perjalanan. Bila kita masukkan Al-Quran dalam beg, kita kena handle dia dengan bagus. Sebab Al-Quran ni kitab Allah kan. Jadinya kita kena handle dia. Tetapi pergerakan kita nak cepat. Daripada rumah naik kereta, daripada kereta dekat KLIA berkumpul. Ada yang nak pergi sarapan, lepas tu ada yang nak pergi tandas, lepas tu dekat immigration nak kena scan, letak lagi beg, angkat. Tapi pergerakan kita tu kita nak ringkas dan cepat supaya kita menyenangkan diri kita sendiri, jemaah lain, mutawif, kru-kru semua dalam keadaan ringkas dan cepat. Jadi kalau boleh tak perlu bawa Al-Quran. Okey, yang kedua adalah supaya apabila kita terlalai, kita tidak mengelakkan untuk menyalahkan diri sendiri. Contohnya tiba-tiba kita nak pergi tandas dengan cepat. Alamak, tadi siapa nak pegang? Tak apalah bawa tandas. Selepas tu dalam keadaan sedar atau tidak sedar kita kata tak sengaja ataupun sesungguhnya aku terlupa ya Allah bila terdudukkan ke belakang beg yang ada Al-Quran tu. Jadi kita tidak menyalahkan diri sendiri. Kenapa kita tidak hormat Al-Quran tu? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah supaya kita dan orang yang bersama kita hilang rasa was-was dalam pergerakan kita. Contohnya, tak apa ke beg letak dekat sini? Ataupun suami atau isteri pula kita, alamak, isteri yang bawa Quran misalnya, saya bawa Quran. Alamak, dah ni nak masuk tandas ni, mana ni suami saya ni, saya nak minta pegangkan beg ni, dalam ni ada Al-Quran ni. Lepas tu, dah tak boleh, kita masuk je guna Quran. Sebab nak bagi dalam beg tu macam-macam ada. Pasport lah, apalah. Jadinya kita nak bagi orang lain yang kita tak kenal, kita tak percaya, nak tunggu suami. Suami pula hilang, tak tahu ke mana. Bila keluar baru jemput. Bila keluar tandas baru, kenapa? Abang pergi mana ni? Saya nak suruh pegang Al-Quran ni. Dalam ni ada Al-Quran. Lah, saya pun pergi tandas juga. Suami cakap. Jadi kat situ dah ada salah faham. Kita pun hati kita sentiasa tak tenang. Okey. Jadi lepas tu kalau kita terletak dekat satu tempat, lepas tu jemaah lain ada yang yalah, bila ramai-ramai kan, ada yang nak duduk dekat kerusi tu, dia ingat beg sahaja. Tetapi tanpa dia tahu dalam beg tu ada Quran, dia dudukkan. Jadi macam mana perasaan tu? Okey. Yang ketiga yang keempat supaya kita memberi pahala kepada orang lain. Tahu atau tak tahu, ramai jemaah Malaysia dan jemaah seluruh dunia pergi sana selalu menginfakkan musyaf Quran. Dia beli dan dia letakkan di dalam masjid. Jadi kita juga memberi pahala kepada dia apabila kita membaca Quran tu. Kita pun boleh. Kita beli 2-3 Al-Quran, kita letak. Tetapi nak beli Al-Quran ni ada cara dia, itu nanti kita cerita lain. Sebab Quran di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dia ada standard dia. Mesti ada publish daripada King Fahd, ada chop dia, ada chop wakaf semua. Sebelum masuk pun semua akan dicek semua. Bukannya kita yang check, kita letak. Tetapi yang kita dermakan tu kalau kedai yang uruskan, kedai akan hantar dekat office dia, office akan check. Kalau kita bawa sendiri 1-2 Al-Quran, kita letakkan, setiap hari akan ada petugas cek keliling rak dia. Mana yang musyaf yang dah terkoyak ataupun yang dalam keadaan uzur, musyaf yang belum lagi dinilai, musyaf yang lain daripada ini, semua akan dibawa keluar. Tetapi jangan risau, Quran-Quran tu yang anda kalaupun tidak mencapai spesifikasi mereka, standard mereka yang diperlukan tu, tidak akan dibuang tetapi akan diletakkan di masjid-masjid lain di Mekah, Madinah, Jeddah, kawasan-kawasan berhampiran lah, masjid-masjid yang sekitar tu. InsyaAllah akan diteruskan tu. Lepas tu yang terakhir sekali, perasaan kita tu kenapa kita tak nak bawa? Sebab apa? Kita sendiri menghormati Quran tu. Sebab apa?
Kalau kita bawa ke sana sini, kita tak tahu apa akan terjadi dalam keadaan yang cepat. Macam-macam boleh terjadi. Jadi, kita hormat Quran tu dan kita hormat diri kita sendiri. Macam mana nak cakap, kita bebaskan diri kita, hati kita pun tenang. Walaupun kita nak membaca dekat dalam pesawat, kat dalam flight pun dia ada panel yang dekat skrin dia tu, selain daripada tengok movie, selain daripada dengar muzik, dekat situ setiap biasa kalau Malaysia Airlines atau Oman Air ataupun Emirates semua, dia akan ada Quran punya. Kita akan klik-klik, kita boleh baca Quran di situ. Tetapi sebaiknya di dalam pesawat kita berzikir. Kita jangan tertumpu kepada satu benda, kita boleh pening kepala. Jadi kita banyakkan zikir, tidur. Sebab apa? Nanti bila turun je, kita naik bas, kita terus nak buat umrah. Buat umrah tu mungkin ambil masa 2 jam atau 2 jam setengah. Jadi kita kena rehatkan diri. Jadi kalau boleh, zikir sampai tertidur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 1000 kali tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wasallim. 1000 kali sampai tertidur. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. 1000 kali sampai tertidur. Kita sambil berzikir, kita rehatkan badan. Nanti nak buat umrah. Jadi pendapat saya tak perlu bawa Al-Quran. Tetapi jika anda yakin dan percaya dengan bawa Al-Quran itu adalah lebih baik untuk diri anda, jadi bawalah dia bersama. Sesungguhnya kita sendiri tahu apa yang terbaik untuk kita sebenarnya. Tak ada halangan untuk bawa Al-Quran. Tetapi untuk memudahkan perjalanan, ketenangan hati, tak perlu bawa Al-Quran. Kita juga bagi pahala kepada orang lain dengan membaca Al-Quran yang diorang infakkan kat dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. InsyaAllah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.